dekat sepati orang tahu. Pasal apa? Sebab dia ni orangnya tidak amanah. Bila tidak amanah, tuan-tuan, dia nak kabur pada orang. Kau mau tahu, sahabat aku tu, dia ni dulu pernah terlanjur dengan seorang awet. Maknanya dia ni tidak ada iman atau kurang imannya. Kerana apa? Kerana dia tidak amanah. Dan Nabi kata lagi, waladina, dan orang ini tidak ada agamanya. Liman la ahdalahu. Apa dia? Apabila dia tidak menunaikan janji. Tata rahmati Allah, kedua-duanya ini, yang pertama berkaitan dengan iman, yang kedua berkaitan dengan agama. Ulama hadis mengatakan husnul khuluqi min sifatil jalilah allati yanbaghi an yattasifa bihal mu'min. Berakhlak mulia adalah daripada sifat yang besar, sifat yang paling besar yang perlu ada menghiasi bagi seorang mukmin. Tuan-tuan, sebab itu Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Allah tak sebut ya ayyuhallazina aslamu. Hai orang-orang yang beriman, Allah sebut. Allah tak sebut hai orang-orang Islam. Pasal apa, tuan-tuan? Ada orang Islam yang tidak sembahyang. Ada orang Islam, tuan-tuan, namanya orang Islam tapi tidak berpuasa. Ada orang Islam, tuan-tuan, dia tidak mengeluarkan zakat. Ada orang Islam, tuan-tuan, dia tidak pergi mengerjakan haji. Nama je Islam, tuan-tuan, tetapi Islam pada nama semata-mata, pada adat. Sebab tu bila kita tanya mereka, kenapa engkau Islam? Mereka akan jawab, kerana bapa aku Islam. Dan bapa pada bapa aku pun Islam. Dan bapa pada bapa aku pun Islam. Dan bapa pada bapa Islam bapa kamu. Ni Islam kepala bapa. Pasal apa dia Islam? Pasal apa dia semayang? Kerana bapa aku semayang. Dia tak faham, tuan-tuan, kenapa kita semayang? Kerana kita nak beribadat, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ihtamma an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal janib ihtimaman balighan. Apa dia Nabi mengambil berat, amat mengambil berat, ihtamman Nabi mengambil berat benar-benar segi iman daripada segi agama. Tatarmati Allah, fa'uwal hadi li ummatihi ila tariqil khair. Nabi ini yang membawa hidayah kepada kita, membawa kita kepada jalan kebaikan. Tapi tuan-tuan, pak dara Nabi Abu Talib mati dalam keadaan tidak beriman. Oh, Allahu Akbar. Sebab itu terhormati Allah, apabila Nabi SAW dia tahu pak dara dia Abu Talib ni dalam keadaan nazak, dia pun pergilah nak jumpa dengan Abu Talib. Ketika itu Abu Ja'al, dia tengok Nabi datang, tuan-tuan, dia tahu ada tempat kosong, terus dia duduk kat tempat kosong tu. Lalu Nabi sambil berdiri, Nabi kata, ya am, qul la ilaha illallah. Wahai pakcikku, sebutlah perkataan la ilaha illallah. Aku boleh beri syafaat kepadamu di akhirat. Aku boleh minta ampun kepada Allah Ta'ala di akhirat. Abu Ja'al ni, tuan-tuan, dia provoke Abu Talib. Dia kata, wahai Abu Talib, apakah kamu nak keluar daripada agama nenek moyangmu? Bukankah engkau adalah pemimpin, ketua kaum?
Nanti apa kata orang ni, nanti apa kata kaum kita ni, kamu nak keluar daripada agama nenek moyang kita ni. Tuan-tuan, akhirnya Abu Talib tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu turunlah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang kamu sayang, walaupun pok dara kamu sendiri. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia mahu. Wahai Muhammad, kamu boleh cuba, you can try, you can persuade, kau boleh pujuk pak dara kamu masuk Islam, tapi kamu kena ingat, hidayah tu milik aku, bukan milik kamu. Kamu hanya boleh cuba untuk mengajak pak dara kamu yang kamu sayang ini untuk masuk Islam, tetapi kau kena ingat, hidayah ni tetap milik aku. Kenapa tuan-tuan? Abu Talib yang memilih untuk tidak menerima hidayah. Abu Talib yang memilih, tuan-tuan, bukan kerja Allah, tapi Abu Talib yang memilih untuk kekal dalam agama berhala, tuan-tuan. Ya, mungkin kita boleh kata, kenapa Allah tak bagi hidayah kepada Abu Talib? Itu pilihan dia. Itu pilihan dia, tuan-tuan. Hidayah ini adalah milik Allah, dan pilihan Abu Talib untuk tidak masuk ke dalam Islam. Itu pilihan dia, tuan-tuan. Kita tak boleh salahkan Allah. We cannot blame Allah Almighty. Sebab tu, tuan-tuan, ya, kita tengok yang bukan Islam ni, sebab apa dia masuk Islam? Sebab dia mendapat hidayah Allah. Ya. Bagaimana dapat hidayah ni, tuan-tuan? Hidayah ni kena ada dua. Pertama, mestilah cari. Ni yang datang surau hari ni semua yang dapat hidayah ni. Yang kedua, al-juhdu. Yang pertama, al-kasbu, cari. Yang kedua, al-juhdu, jaga sungguh-sungguh hidayah. Jangan dah dapat hidayah, tuan-tuan, kita kembali melakukan maksiat. Jangan dah dapat hidayah, tuan-tuan, kita main judi balik, kita minum todi balik. Jangan. Sebab hidayah ni, tuan-tuan, dia datang sekali je. Sekali kita rasakan hidayah, kita akan kembali kafir selama-lamanya. Wa huwa muallimuhal al-awwal. Wala siyama fiha yata'allaqu bi umuril hayah allati tahtaju ila tawjih idza takhallafa an-nas. Tuan-tuan mati Allah, hidayah ini walau bagaimanapun ia berkaitan dengan kehidupan. Ini hidayah. Yang mana kalau kita ni ada apa, tuan-tuan, ikhtalafa, kita ada perselisihan, kita ada konflik dalam jiwa kita, kembalilah kepada hidayah. Ulama hadis mengatakan lagi, qauluhu la imana ayu la imana kamil. Tidak beriman, yakni imannya itu tidak sempurna. Saya kata tadi, tuan-tuan, ya, sama ada dia tak beriman tu iman tak sempurna atau langsung tak ada iman. Dia ada dua kemungkinan. Tetapi ulama, ya, hadis mengatakan la imana ayu la imana kamil. Apa dia? Iman dia itu tidak sempurna. Kenapa tak sempurna? Liman la amanata lahu. Apabila dia tidak menjaga amanah. Ayu liman kanat fi nafsihi khiyanah yakhunu fi malin ahadin au nafsihi au ahlihi. Apa dia? Apabila dia ini khianat dengan amanah, seperti reta orang lain. Terahmati Allah, Nabi SAW, orang kafir Quraisy pergi simpan barang kemah ni di rumah Nabi.
Pasal apa tuan-tuan? Kerana orang kafir Quraisy lebih mempercayai Nabi daripada jiran mereka sendiri. Nampak? Barang-barang kemis ni tuan-tuan pergi bagi kepada Nabi untuk Nabi simpan, kerana mereka tahu Nabi ini Al-Amin. Nabi ini adalah orang yang amanah sekali. Nak simpan di rumah jiran tak berani. Pasal apa? Takut lebuh duit aku. Saya teringat tuan-tuan masa budak-budak ni, saya masa tu ketua waden nyimpan duit kat saya. Ada yang 30, ada yang 50. Amal lah. Budak-budak asrama dia pun tak boleh simpan banyak-banyak duit tuan-tuan, takut hilang. Jadi simpanlah kat aku. Bila dia mau simpan ni tuan-tuan, dia kata apa, ustaz? Jangan ni pergi makan KFC pula, kurang hajar punya budak. Dia mengusik aku. Jangan pergi makan KFC pula, aku tampar kamu karang kan. Nak simpan tak nak simpan dengan ustaz ni? Dah ustaz, dah saya ngusik ustaz, jangan marahnya, koyak ni. Budak-budak. Pada tuan-tuan, memang kita menjaga amanah, kita tak akan hilangkan duit dia. Tak ada pula aku nak pergi ke SC ke apa ke ida. Tata rahmati Allah, dia mengusik je. Sebab tu orang yang tak ada amanah ni tuan-tuan ialah orang yang tidak menjaga harta seseorang. Au nafsihi, ataupun tuan-tuan dia tidak amanah dengan dirinya sendiri. Tu ramai. Cuba kita tanya kat isteri. Tuan-tuan kalau ada isteri tanya, abang sumpah, wallahi billahi, jangan bersumpah tuan-tuan. Macam Piram dia kata, sumpah makan sate 50 cucuk. Jangan bersumpah tuan-tuan kalau kita tidak amanah dengan diri sendiri. Pasal apa? Isteri dapat tahu kita ada kekasih gelap. Contoh, pernah berlaku tuan-tuan, bukan pada saya dah. Pernah berlaku ada seorang hamba Allah ni, seorang isteri, dia minta nasihat. Saya kata, apa masalahnya? Suami saya ni ada kekasih, selalu jumpa tuan-tuan. Kekasih ni, kekasih gelap. Atau bini tak bagi kahwin seorang lagi, dia jumpalah kekasih ni. Kemudian saya kata pada dia, pada suami saya, tolonglah hentikan perbuatan ni. Awak ni pun dah 50, dosalah buat benda-benda ni maksiat. Awak janji dengan saya, ni cerita janji ni. Awak janji dengan saya, apa dia? Awak tak akan ulang benda ni. Awak tak akan jumpa lagi awak ni. Suami dia kata, sumpah. Abang tak jumpa balik. Abang tak jumpa lagi. Sumpah. Wallahi. Rupa-rupanya tuan-tuan dia menyalahi janji dia. Pasal apa tuan-tuan? Itulah orang lelaki. Tidak apa. Orang lelaki rapi itu kan, sumpah depan bini, sumpah abang tak jumpa lagi, abang tak ni lagi, wallahi, billahi, tallahi. Tapi itulah orang lelaki. Orang lelaki dia bukan boleh nampak janda, muda, lawa, dai licin. Tak percaya tanya babu. Terhormati Allah. Itu maknanya dia tidak amanah kepada diri dia. Au ahlihi, dia tidak amanah kepada keluarga dia. Ni dengan isteri dia tak amanah. Tuan-tuan, amanah ini adalah benda yang penting. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, dan kamu bertanggungjawab di atas apa yang kamu pimpin. Tuan-tuan rahmati Allah, isteri kita tak pakai tudung. Kita datang semayang 5 waktu, datang semayang di surah Al-Falah ni, tonggang-tonggik memang kata. Tapi bila kita nak suruh isteri ni pakai tudung, isteri ni kata apa dia? Abang,
My dear, I have spent a lot of money on my hair, you know. Baik itu kita tengok tuan-tuan dah apa burung jampuk dah. Dengan colornya hitam ada, perang ada. Saya dah habiskan 1,500 untuk buat rambut ni. Abang nak suruh saya tutup dengan tudung? Boleh. Boleh belah lalu. Dalam hadis Nabi mengatakan suami macam ni namanya dayus. Dayus orang Melayu. Ambil daripada kata orang Arab. Isti'arah. Kita pinjam tuan-tuan min kalimatil Arabiyah. Apa dia? Dayus. Dalam Melayu pun dikata dayus. Dayus suami ni tuan-tuan. Apabila takut dengan isteri. Bukan takut isteri ustaz. Isteri menakutkan kita. Anak-anak tuan-tuan. Jumpa makwa, jumpa pakwa. Anak lelaki perempuan. Balik-balik rumah sudah-sudah ada love bite dekat tengkuk tuan-tuan. Pakwa dia bagi. Itu namanya dayus bapak ni. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kita kena jaga anak-anak ni tuan-tuan. Allahu Rabbi. Ya, baik. Apalagi waladina, dan tidak ada agama. Ayuladina kamil liman la ahdalahu, dan tidak ada agama orang ni. Siapa dia? Yang tidak menunaikan janji. Ayu liman yakhunul uhuda wa yanquduha. Apa dia? Yang mereka ini tidak menunaikan janji ni tuan-tuan ialah orang yang munafik. Ni tuan-tuan, jaga. Sebab itu Nabi SAW tuan-tuan menyatakan ayatun munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik ini ada 3. Yang pertama, ya, idza haddasa kazaba, bila dia bercakap dia berbohong. Ya, ni orang munafik tuan-tuan, jaga-jaga. Keluar je mulut dia bohong sesaja. Tak pernahnya bercakap benar. Bohong. Ni orang munafik ni. Keluar je perkataan dia bohong. Bohong. Ni patah Melayu kata cakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama jadi menteri. Tu bukan saya cakap. Itu meja cakap. Meja bersara cakap. Bukan saya. Lama-lama jadi pencuri. Memang tuan-tuan, orang mencuri ni memang dia akan bercakap bohong. Saya teringat ada seorang sahabat cerita. Dia nampak ada seorang lelaki kait buah kelapa kebun dia. Kawan ni bawa golok ni. Kawan ni pun tanya, ni kebun siapa ya? Dia tanya. Kawan ni pun kata apa? Saya pun tak tahu. Saya main kait je. Tahu dah ni kebun siapa? Kebun siapa? Kebun aku lah. Dia keluar golok, lari tuan-tuan. Tinggal buah kelapa tu. Ni orang mencuri ni tuan-tuan memang biasa bercakap bohong. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kalau kita tengok ya, macam surau, tengok mana ada paip besi lah, tengok. Semua plastik kan. Plastik tuan-tuan. Pasal apa plastik tuan-tuan? Pasal kalau kita bubur besi tambah yang warna tembaga, lagi lebuh tuan-tuan. Siapa yang ambilnya ni? Ni yang jenis saya dilantik sebagai ikon AADK. Aku pun terkejut. Saya pernah tanya pasal apa lantik saya sebagai ikon. Lantiklah selebriti. Saya selebrutu je. Kami nak yang boleh approach budak-budak. Rupanya tuan-tuan, dia mau cerita budak-budak yang jenis sesama berayur mata, dia gosok hidung. Rupanya pergi surau tu, dia mencuri batang paip yang besi-besi ni, tambah yang tembaga tu. Mahal tu tuan-tuan. Pasal apa? Pasal
Gian bebenar ni. Dia rasa ada kala jengking, dia rasa ada lipan, ada cacing. Tak tahan sangat ni. Bila surau tukar semua plastik, udah tak ada benda nak curi dah. Jadi pergi surau tuan-tuan, tengok-tengok ada pengusur mayat. Oh, melentang. Dia pun kata, wow, did you see what I see? Oh, ini ngusung berdua tuan-tuan. Pasal yalah, ngusung mayat pun besi lah kan, mahal tu. Musuh mayat tuan-tuan pergi mana? Pergi jual dekat Kelin Botoi Jalan Bendahara. Ayah ni pun tengok terkejut. Ayo yana dah ini. Ini apa besi? Ini angkat orang mati punya besi macam. Ayah ni kata macam, jangan buat ini macam-macam. Nanti kalau ada orang mati, mana macam dia mau angkat itu orang mati. Oh, jangan buat ini macam-macam. Enak kata dia, tanda. Macam takutlah sama Tuhan Allah. Dia pula bagi tazkirah tuan-tuan. Dia pula bagi tazkirah, takutlah sama Tuhan Allah. Tuan-tuan, ni orang kita tuan-tuan, bila gian dengan dada, lantaklah apa benda pun dia usung tuan-tuan bawa pergi Kelin Botoi. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, orang yang munafik ini biasa dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia mungkiri. Macam kita tuan-tuan, janji dengan kawan nak datang pukul 10 pagi. Kita janji, pukul 10 teman datang. Tengok-tengok pukul 3 tuan-tuan. Raban teben dia nunggunya. Kecuali awet tuan-tuan, kita punya bengang, oi aku tunggu lama ni, mana awet aku ni. Tapi bila dia datang tuan-tuan, lama tunggu tak, baru je. Itu orang lelaki. Jangan marah ibu-ibu. Tuan-tuan rahmati Allah, orang munafik ini bila berjanji dia mungkiri. Samalah bila dia diberikan amanah, dia khianat. Sama ni sifat orang munafik ni tuan-tuan. Bila berjanji, dia mungkiri. Kita kata dekat kawan, aku datang tepat pukul 10. Kecuali tuan-tuan jalan jam, tu tak ada masalah. Kita janji pukul 10 aku jumpa kamu ya. Kawan ni nunggu tuan-tuan dekat pukul 2 tak sampai-sampai lagi. Bila kita sampai, kita kata minta maaf lah, jalan jam. Aku ingat kamu dah jadi munafik. Kita dengar pun macam sedih sebenarnya. Terasa baran hati juga ni tuan-tuan. Ingat kamu janji orang munafik, janji Melayu. Tahu janji Melayu? Datang pukul 10, lepas tu pukul 10 datang pukul 3, tu janji Melayu. Wa idza tumina khana, dan apabila diberikan amanah dia khianat. Tuan-tuan rahmati Allah, apa dia? Min alamatin nifaq. Ini kena ingat. Di antara tanda-tanda orang munafik ni apa dia? Al-amali, yang secara amalinya, allati tadullu anna sa'iba yushbihul munafiqin fi a'malihim wa akhlaqihim. Apa dia? Orang mukmin janganlah menyerupai orang-orang munafik dalam perbuatan mereka dan akhlak mereka. Ini kena ingat. Kita ni orang mukmin tuan-tuan, jangan menyerupai sifat-sifat orang munafik. Orang munafik ni siapa tuan-tuan? Menyembunyikan kekafiran dalam hati dia, menzahirkan kononnya dia ni seorang yang Islam. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka ini bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman.
Siapa tak nak Islam ni? Islam ni baik. Siapa tak nak hukum hudud? Hudud ni baik. Kami sokong Islam. Akhlak orang Islam ni baik. Wa idza khalau ila syayatinihim, bila bertemu dengan geng-geng setan. Bukan saya cakap tuan-tuan, ini disebut dalam surah Al-Baqarah. Bila bertemu dengan geng-geng syaitan, hizbus syaitan, geng-geng syaitan, qalu inna ma'akum, kami masih lagi dengan kamu. Orang kafir kata, habis tu kenapa pergi bertemu dengan orang beriman ni? Cakap Islam ni bagus, nak sokong Islam, kami Islam ni baik. Kenapa pergi sana, pergi cembang macam tu? Innama nahnu mustahzi'un. Dak, kami hanya olok-olok je. Kami tetap bersama dengan kalian, wahai orang kafir. Kami menyembunyikan kekufuran kami. Kami menzahirkan Islam. Kalau tak, Islam tak sokong kita. Ni orang munafik jahat, tuan-tuan. Kalau tak, kita tak menang dalam pilihan raya. Kita. Ni orang munafik. Ini tak ada kena-mengena dengan pilihan raya Malaysia ni. Ini dekat Afrika Selatan punya pilihan raya, tuan-tuan. Kita akan melaksanakan Islam. Kita sokong Islam. Kita. Lepas tu jumpa dengan geng-geng setan demo ni, kami hanya main-main sahaja. Ni orang munafik, tuan-tuan. Orang munafik ni cukup bahaya. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, idza wa'ada akhlafa, apabila mereka berjanji, mereka akan mungkiri. Wa zalika bi an yashtaira bi khulfi wa'di, mereka selalu mungkiri janji, tuan-tuan. Tidak melakukan, tidak melaksanakan janji mereka. Bihaisu idza wa'ada bi syai'in ta'ammada al-khulfa, apabila mereka berjanji, mereka akan sengaja memungkiri janji tersebut. Jaga, tuan-tuan. Jangan kita orang beriman ni menyerupai sifat orang-orang munafik. Wa idhtumina, dan apabila mereka ini diberikan amanah, khana, mereka akan mengkhianati. Wa zalika bi an yashta'ara bil khiyana bainan nas wa azi asya' mazkura tarji'u ila asli wahid wa huwa an-nifaq alladhi yubayinahu as-sidqu wa yuzayiluhu al-wafa. Apa dia, tuan-tuan? Orang munafik ini dia takkan menunaikan amanah. Orang munafik ni, tuan-tuan, dia selalu menipu. Orang munafik ni, tuan-tuan, dia akan menyalahi amanah, dia akan menyalahi janji, dia akan berbohong. Ini sifat-sifat orang munafik yang kita jangan ikut, tuan-tuan. Sebagai orang yang beriman, kalau boleh, tuan-tuan, jauhilah daripada sifat-sifat mazmumah ini. Kerana apa, tuan-tuan? Kalau kita menjadi orang munafik, takut kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka Jahannam. Sebab itu kata ulama hadis lagi, tuan-tuan, annahu munafiqun yuz'irul Islam wa huwa yubtinul kufra. Ni ingat ya, orang munafik ini dia menzahirkan seolah-olah dia Islam. Aku Islam. Siapa tak nak Islam ni? Islam ni baik. Tetapi dalam masa yang sama, wa huwa yubtinul kufra, dia menyembunyikan kekufuran dia. Hati dia, tuan-tuan, masih ada perasaan dengki kepada orang Islam. Hati dia ni, tuan-tuan, suka memfitnah orang-orang yang beriman ni. Tengok kisatul ifki, tuan-tuan. Kisah ifki yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay. Masya Allah. Apabila Safwan, tuan-tuan, sahabat Nabi, mendapati Aisyah radhiyallahu anha yang tertinggal rombongan ni. Sebab apa? Aisyah mencari kalung mutiara dia. Bila Safwan nampak Aisyah, Safwan pun menyebut,
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja, kalimah istirja. Allah kata, ya, kata Safwan, ya, Ummul Mukminin ni isteri Nabi ni. Lalu Safwan pun minta Aisyah naik atas unta dia. Dia pimpin, dia bawa hingga sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, tuan-tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul ni, tuan-tuan, bin Bahlul ni, dia buat fitnah. Namanya Qissatul Ifki ni. Orang munafik punya kisah ni. Dia kata, oh, tu dia, Aisyah naik unta Safwan, tak apalah yang berlaku dalam perjalanan ni. Sampai Nabi jadi sedih, tuan-tuan. Sampai Nabi jadi sedih. Abdullah bin Ubay ni, tuan-tuan, dia cakap macam-macam. Ini bahaya orang munafik ni, tuan-tuan. Dia bawa cerita, dia fitnah, dia provoke. Sampai orang-orang yang di Madinah itu percaya dengan fitnah dia ni. Hari ni, tuan-tuan, banyak fitnah daripada fakta. Betul tak betul? Hari ni berlaku. Ini perbuatan orang munafik. Dan bila Aisyah sakit, Nabi ni, tuan-tuan, jumpa Aisyah, tapi Aisyah dapati Nabi ni macam tawa hati dengan dia. Pasal apa? Kisah Ifki ni tadi, kisah orang munafik ni, cakap macam-macam pada keluarga Nabi. Akhirnya Aisyah kata, aku nak balik ke rumah bapa aku. Aku nak balik ke rumah bapa aku. Sayyidina Bakar. Bila Aisyah balik ke rumah, tuan-tuan, barulah, ya, orang-orang di situ bagi tahu bahawasanya kamu telah terkena fitnah oleh Abdullah bin Ubay. Hinggalah turun, tuan-tuan, ayat, ya, alladzina yarmunal muhsanat. Ni antara dia lah. Orang yang menuduh perempuan-perempuan yang muhsin, perempuan-perempuan yang baik ini, ya, dengan fitnah-fitnah ini, ya, maka hendaklah disebat 80 kali. Ini, tuan-tuan, Allah turunkan ayat ni. Akhirnya barulah Aisyah ini lega, rasa seronok, tuan-tuan. Barulah dia kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa beratnya ujian yang Allah timpakan kepada keluarga Nabi di atas perbuatan orang-orang munafik. So, tuan-tuan rahmati Allah, janganlah kita menjadi orang-orang yang munafik, yang menyembunyikan kekafiran, ya, menyembunyikan kekafiran dalam hati mereka, tapi menzahirkan kononnya mereka ini adalah orang Islam. Wallahu alam bisawab. Cukup sekadar itu, tuan-tuan. InsyaAllah marilah kita berdoa kepada Allah. Ya. Awam-awam kami ni buat undi janji ni tak ada sangat kan. Mesti buat undui jemputan. Kadang-kadang kita tu insyaAllah. Tapi kita berat nak cakap tak apa, tak nak cakap kecil hati pula kan. Jadi kita manaskan hati dia, insyaAllah. Macam mana? Jemputan apa tu? Kahwin ke apa? Kahwin jemputan ni biasa ni kita ni kahwin lah. Kena kahwin. Tak adalah jemput amanah sesuatu, tak ada. Orang awam ni saya beri lah. Dia tengok kepada kenduri apa. Kalau kenduri setakat kenduri arwah ke apa ke, tak wajib datang. Tapi kalau ada jemputan, mereka kata datanglah, kita datang. Tapi itu tidak termasuk dalam golongan orang munafik. Kerana macam saya kan, bukan tak nak datang. Bila datang, mesti ada cendol. Itu aku tak larat tu. Laksa cendol itu belum makan nasi lagi tu. Ya. Jadi dia kata boleh datang, tapi jangan makan apa. Kadang kita pergi sampai 3 buah rumah kenduri. Kenduri pertama kita balun, kenduri kedua kita balun, kenduri ketiga kita balun. Itu yang naik kencing manis tu. Jadi kenduri pertama kita makan, kenduri kedua ketiga tak payahlah. Kita datang, kita bagilah, orang kata duit ke apa ke, sekadar untuk meraihkan perkahwinan anak dia. Itu tidak menjadi masalah. Saya pun memang, ya,
Ada orang jemput, kadang-kadang saya tak boleh nak datang. Bukan pasal apa? Pasal takut gula aku naik. Itu je. So tuan-tuan rahmati Allah, bukanlah orang munafik kalau kita tak pergi menerima jemputan itu. Tak. Ya, tetapi melihat kepada kondisi keadaan kita macam mana. Ya. Okey. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita berdoa kepada Allah Taala agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin minal mustaghfirin minal muqim minas salah minasy syuhada'i was salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa rabbal alamin. Allahumma irfa'na al-bala wal waba wal ghala. Ya Allah, angkatlah daripada kami bala bencana-Mu ya Allah. Walaupun ada di antara kami yang melakukan maksiat kepada-Mu ya Allah, jangan Kau jadikan bala itu umum ke atas kami ya Allah. Kerana kami manusia yang bersolat, rukuk dan sujud kepada-Mu ya rabbal alamin. Rabbana atina fi hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.